لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini ya dapat kita bersama-sama berjemaah dan dapat seterusnya kita mengikuti kuliah subuh ya, yang mana ya kuliah ni kita akan membahas dan membicarakan perkara yang berkaitan dengan masalah imam dan makmum. Jadi yang terakhirnya iaitulah ya pada muka surat 6 ya, iaitu masalah yang ke-20. Qala musannifu, yang ke-20 iaitu masalah imam rukuk sebelum makmum masbuk habis membaca Al-Fatihah. Ya, imam rukuk sebelum makmum yang masbuk ya. Makmum ni dia ada dua kategori, satu muwafiq. Satu lagi masbuk. Apa makna muwafiqun? Iaitu makmum yang ya mendapatlah masa yang mencukupi ya untuk membaca Fatihah. Dalam berdirinya imam. Muwafiqun muafakat lah bahasa kita kan. Jadi yang kata muwafiq ni makna makmum ni dia kalau dia baca Fatihah ya, dalam masa imam berdiri itu dia boleh habis. Jadi muwafiqun. Adapun masbuk makna imam ni dah terdahulu dah daripada makmum. Jadi kalau makmum baca pun tak habis juga. Jadi imam pun sampai ketika dia rukuk lah. Dia tak tunggu makmum. Sebab imam dia mendahului makmum kan. Yang kena tunggu kita makmum, kena tunggu imam. Imam tak tunggu dah. Waktu bila habis bacaan dia bila imam sudah baca Fatihah kan, dia baca surah kan. Kebetulan pula baca surah yang pendek-pendek je, inna a'tayna ataupun kulhu kan pendek. Makmum ingat imam nak baca ayat panjang, punya pendek. Jadi bila begitu Allahu Akbar. Jadi makmum masbuk ni dia tak sempat dah. Dia tak sempat nak habiskan bacaan Fatihah ya. Jadi namanya makmum masbuk. Dia ni orang masbuk. Jadi hukum makmum masbuk dengan muwafiq tak sama. Ya. Baik, macam mana? Imam rukuk sebelum makmum yang masbuk habis membaca Al-Fatihah. Jika imam rukuk sebelum makmum masbuk sempat menghabiskan bacaan Fatihah, ya, makmum masbuk, ya, bukan makmum muwafiq, ya. Jadi makmum masbuk ni dia masuk, imam dah qul huwallahu ahad, dia Allahu Akbar baru masuk kan, pun dia nak baca Fatihah. Jadi memang confirm tak sempat kan. Jadi dia ni orang yang masbuk lah. Jadi kalau begitu makmum yang maka hendaklah makmum masbuk itu potongkan bacaannya. Potong makna berhenti terus baca berhabis. Ataupun dia baca biasa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Imam dah Allahu Akbar. Dia pun Maliki Yaumiddin dia kan apa yang tak payah baca lah jadi jum macam tu. Tak payah. Lama kan nak baca pederah kan. Lama takut tersalah ataupun silap, tak payah. Dia baca biasa je. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu. Imam Allahu Akbar. Maka makmum hendaklah memotong akan bacaannya dan terus rukuk bersama imam. Hukum je boleh.
meninggalkan bacaan. Nah, terus rukuklah. Ini hukum makmum yang masbuk. Tapi kalau makmum yang muwafiq, ya makna ya katalah dia masuk awal lagi kan. Tapi duk galib ke apa tu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, ya. Jadi lama pula. Ataupun dia pesen ya, pesen ialah pesen kita kata baca was-was. Ulang-ulang baca, ulang-ulang baca. Tapi dia hukum dia muwafiq. Kalau baca perbacaan yang biasa memang habis, tapi banyak dia punya kita kata yang menghalang dia nak habis. Maka ni dia namanya makmum yang muwafiq. Jadi berbeza masbuk tinggalkan bacaan. Kalau muwafiq dia kena habiskan Fatihah tu. Dia kena habiskan Fatihah. Dah, walaupun imam sudah rukuk. Ya, ataupun imam sudah i'tidal, dia kena habiskan baca Fatihah. Ini yang muwafiq. Masbuk dah. Memang dia masuk dia semayang, ya, imam pun dah baca surah umpama, dah, maka dia bacalah Fatihah setakat yang dia dapat. Lepas imam rukuk Allahu akbar, maka dia pun turun rukuk kepada dengan imam. Dah, okey. Kepada masalah inilah ditanggungkan akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahum imamun faqara'ahu al-imamu lahu qira'ahu." Ya, barang siapa yang sembahyang berimam, bukan beriman tu ya, berimam. Barang siapa sembahyang berimam, maka bacaan imam adalah bacaannya. Okey. Jadi maknanya di sini ya, makna hak yang selebih tu tak habis tu tak apa. Imam tanggung dah bacaan tersebut. Imam dah cover lah kita kata. Ya, kita tak habis tak apa. Sebab jadilah bacaan imam tu yang mengcoverkan akan bacaan kita yang tak habis. Ini mazhab kita Syafi'i. Ya, jangan mazhab lain pula. Kalau mazhab Hanafi ke apa ke, makna kalau berjemaah ni tak payah baca Fatihah. Sebab tu tak heran lah. Imam Allah Akbar, dia pun Allah Akbar. Kita tak ambil Fatihah lagi. Mengapa tu? Sebab bagi dia tak wajib Fatihah. Imam dah baca. Tu bukan mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i, imam baca Fatihah, makmum pun kena baca Fatihah juga. Sebab tadi bacaan imam, yang ni bacaan kita. Dia ada benda yang tak wajib baca, ataupun tak perlu baca. Contohnya surah kan. Surah tu ya, janganlah pula imam baca surah, kita pun nak baca juga surah. Tak perlu. Tapi kalau bacaan rukun macam Fatihah tu, imam wajib baca, makmum pun wajib baca. Imam kena habis Fatihah, kita pun kena habis Fatihah pada asalnya. Tapi kalau dalam masalah masbuk, maka tak wajib habis Fatihah, ya, dia terus rukuk aja. Jadi pada ketika itu bacaan Fatihahnya itu telah di-cover, telah ditanggung oleh imam. Ya, ini hukum sembahyang berjemaah, dia ada cover mengcover. Kalau sembahyang seorang tak boleh, kita kena habis Fatihah kan. Selagi tak habis Fatihah jangan rukuk, kan? Tapi kalau berjemaah, inilah imam dia cover bacaan. Okey. Jadi maknanya hadis ni iaitulah diambil oleh ulama kita ya tentang makna bacaan makmum yang masbuk yang ditanggung oleh bacaan imam. Okey. Apabila ia berbuat demikian, demikian mana? Maknanya bila imam rokok, makmum pun tinggalkan Fatihah terus rokok. Apabila ia berbuat demikian, ia dikira mendapat rakaat itu. Ya, dia rokok sama dengan imam. Sempat dia rokok sama imam. Okey ya? Apabila ia berbuat demikian, dia rokok juga, maka ia dikira mendapatlah rakaat itu. Di rakaat yang masbuk, yang dia masbuk tak sempat habis tu, dia dapat. Baik ya, syarat pertama seorang makmum masbuk itu dikira mendapat rakaat itu ialah, syarat dia ada berapa syarat ni? Ada 4 syarat ya untuk supaya dapat rakaat tu.
Ya, kalau cukup syarat ni maka dia cover lah rakaat tu, dapat lah. Tak, jadi rakaat tu dia sempat, dia dapat dan dia tak perlu nak tambah lagi kan. Baik ya, pertama. Syarat pertama seorang makmum yang masbuk itu dikira mendapat rakaat ialah ia sempat rokok dan bertamakninah bersama imamnya di dalam rokok. Sebab tu kena tinggal bacaan. Tak, kalau kita duk baca perabi, kemudian pula imam dah iktidal, kita baru turun, macam mana nak sempat? Tak sempat lah. Jadi bila tak sempat tu, dia ada dua hal, dua perkara. Ya, tak, dia ada dua perkara. Apa dia? Iaitu tak dapat rakaat, dah tentu tak dapat. Yang kedua pula boleh membatalkan semayang tersebut. Tak, itu masalahnya. Ya, jadi maknanya, ya, tinggalkan bacaan. Janganlah, sayang sikit lagi. Tak, ghairil maghdubi je. Ya, dan imam Allahu Akbar, dah tinggal. Dan kita nak berderahkan sikit lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan? Tak perlu. Ya, sebab bacaan kita dah ditanggung oleh imam. Segeralah kita rokok kerana kita nak dapatkan rokok bersama imam. Dan tamakninah kita punya tamakninah. Ya kan, rokok serta tamakninah kan. Jadi rokok ada tamakninah. Jadi tempat rokok. Baik. Okey. Jadi maknanya maka betul. Jika imam mula hendak bangkit, makna nak iktidal daripada rokok, ya, sedangkan makmum masbuk itu sempat bertamakninah dalam saat-saat imam sedang bangkit, imam pun nak bangkit daripada rokok, ya, sedang bangkit dari rokok, dan sebelum meluruskan betul, baru nak naik sami Allahu liman, tapi makmum dah turun dan dapat tamakninah makmum tu, bukan tamakninah imam dah bergerak, dia dapat tamakninah situ. Jadi imam sami Allah bangkit kan, maka ya, ia dikira mendapat rakaat. Kan imam dah nak bangkit kan tu, dah sami Allah, ya betul lah imam, tapi belum sempurna perdirian imam. Mana dia dalam perjalanan daripada rukun rokok nak pergi qiyam iktidal, belum sempurna. Maka masih dikira dapat rakaat tu. Jadi mana kalau sekiranya dia masuk, dia tamakninah, imam masih dalam perjalanan kepada qiyam iktidal, maka dia dapat lagi rakaat. Ya. Jadi tak ada masalah lah. Ya, tapi melainkan kalau imam dah tegak berdiri, tegak iktidal, itu memang habis rakaat tu dia tak dapat, ya. Jadi maknanya masalah imam masbuk muafiq ni merupakan masalah yang kerap berlaku lah. Sebab apa? Ya, sebab tak sama, ya, tak sama masuk, ada cepat ada lambat kan. Jadi bila lambat tu, ya, awak masbuk ke muafiq. Kalau ikut hukum, ya, tak sempat nak habis baca masbuk. Jadi masbuk, ya, ikut saja perbuatan imam. Imam rokok, kita pun rokok. Okey, tak perlu kita nak kita kata, ya, nak baca ke ataupun nak perhabiskan. Maka ia dikira mendapatlah rakaat. Okey. Jika makmum masbuk itu ragu-ragu pula, dapat ke tak dapat. Masa aku turun tadi imam dah bangkit, ya, maka sampai dia had rokok dah dapat tamakninah ke belum, ataupun sampai dia had rokok imam pun dah sampai had qiyam, dah tegak dah imam kan, jadi dia ragu-ragu. Dalam masalah ni berlaku juga. Sebab apa? Kita bukan duduk belakang imam, ya, tak nampak pergerakan itu kan, itu kat ujung sana, kanan ujung, kiri ataupun kat belakang. Jadi mana nampak secara langsung. Suara dengar, ya dengar lah, dia pakai mic. Kadang-kadang suara itu, ya, mendahului pergerakan, betul tak? Kadang-kadang suara menyertai pergerakan, kadang-kadang suaranya lewat daripada pergerakan. Imam dah sampai dulu baru suaranya. Jadi kita nak berpandu pada apa? Tengoklah.
Ya, jadi ragu-ragu pula, was-was pula masalah tu. Aku dapat ke tak tamakninah tadi. Jika makmum masbuk itu ragu-ragu, adakah ia sempat bertamakninah bersama imam sebelum ia bangkit daripada sekurang-kurang had rokok? Itu dia, ragu. Tak. Ataupun selepasnya. Selepas lepas daripada apa ni kita kata bangkit tu, iktidal tu, ragu-ragu dia, maka ia tidak dikira mendapat rakaat. Mengikut kaul yang sahih. Jadi ragu-ragu dapat ke tamakninah tadi. Ketika imam merokok ataupun perjalanan kepada iktidal. Ataupun tak, itu kata masalah dia sebab dia tak nampak, dia bukan duduk belakang imam, dia jauh daripada imam, jadi tak nampak pergerakan imam, hanya dengar suara. Tak, jadi ragu-ragu, dapat ke tak rakaat, dapat, jangan bagi main macam tu. Kira senang tak dapat. Mana kalau dapat rakaat tak perlu tambah, kalau tak dapat rakaat kena tambah lah. Rakaat tu kan ragu-ragu, maka tak dapat rakaat, tambah satu rakaat yang dia tak sempat dapat rakaat tu lah. Tak, kerana siapa yang dapat rokok serta imam rokok, serta imam dengan tamakninahnya, maka dia mendapatlah rakaat itu. Kalau tak sempat, mana rakaat tu mana tidak dikira rakaat. Mana dia kena satu rakaat tu kena tambah. Nah, itu perbezaan lah yang dapat rokok serta tamakninah dengan imam. Yang tak dapat rokok serta tamakninah, maka dia kena tambah. Sebab ini pun berlaku biasa juga. Ada yang sempat dan ada tak sempat. Jadi yang sempat rokok serta tamakninah dengan imam dikira. Yang tak sempat, umpamanya dia baru nak sampai imam berdiri, kan dia wajib dia menambah satu rakaat yang luput tu. Maka waktu rakaat tu tak dikira satu rakaat bagi dia kerana dia tak sempat. Ini masalah ragu-ragu lah, ni banyak berlaku ni ragu-ragu. Okey. Jadi oleh itu wajiblah di atasnya menambahkan satu rakaat selepas salam imam, tambah lagi. Okey, baik. Jadi rakaat makmum ni dia kira walaupun kita kata ialah umpama kita masuk rakaat kedua, imam rakaat pertama kan, tentulah berbeza kan. Jadi dikira rakaat kedua imam bagi kita rakaat pertama. Rakaat ketiga imam bagi kita rakaat kedua. Waktu kita kan sembahyang subuh kan 2 rakaat kan. Betul? Betul. Kita masuklah berjamaah pada rakaat kedua. Jadi rakaat kedua imam baca kunut. Jadi kita pun bacalah aminkan. Jadi maknanya kita baca dah kan? Baca. Ialah imam Allahumma hdina, kita amin kemudian wasallallahu kan? Kita. Jadi bila selesai imam bagi salam, kita tambah satu rakaat lagi. Mengapa kita kena baca kunut balik? Sebab tadi bukan rakaat kita. Tadi rakaat imam, habis kita kunut aminkan, meraihkan bacaan imam sahaja, bukan kunut bagi kita. Kunut bagi kita nanti rakaat kedua. Kita imam dah bagi salam, kita tambah satu rakaat. Kita selesaikan, kita baca kunut kan. Tu baru rakaat kita. Rakaat pertama tadi rakaat imam. Kita rakaat pertama, imam dah rakaat kedua. Jadi maknanya meraihkan. Sama jugalah kita umpamanya kita masuk sembahyang imam rakaat yang kedua ataupun keempat. Ini sembahyang 4 rakaat. Kitanya rakaat pertama kan. Jadi maknanya kita pun duduk baca tahiyat, padahal bukan tempat kita, tapi meraihkan bacaan imam. Kita pun baca juga at-tahiyatul mubarakatus. Baca sampai fil alamina innaka hamidum majid. Walaupun kita baru rakaat pertama mana ada tahiyat kan.
tak ada. Tapi oleh kerana kita muafakat dengan perbuatan imam, maka imam punya masa atau rakaat, kita meraihkan bacaan imam, kita pun baca juga. Jangan duduk saja diam je, bukan rakaat aku, rakaat imam. Kena baca juga. Sunat kita baca, meraihkan akan bacaan imam. Nanti sampai rakaat kita yang perlu baca tahiyat, kena bacalah. Tadi imamnya kita raihkan bacaan dia je. Ni kita punya, barulah kita baca. Ya. Baik. Jadi dalam masalah ni ya, orang yang ragu-ragu sempat ataupun tidak rokok serta tumaninah bersama imam, wajib dia tambah 1 rakaat selepas imam bagi salam. Ya, dan melakukan sujud sahwi mengikut pendapat Imam Ghazali, sujud sahwi. Ya, ini kata Imam Ghazali. Tetapi mengikut pendapat Al-Qadhi, ia tidak dikenakan sujud sahwi. Tak ada. Ya, tak ada sujud sahwi. Ini yang masyhur. Imam Ghazali punya, terkadang dia punya pendapat ataupun ijtihad dia yang menyalahi akan jumhur fuqaha. Tapi tak ada masalah. Ya, Imam Ghazali kata orang ni kena sujud sahwi. Sebab apa? Sebab kerana ada ragu-ragu. Ada kita kata ya, syak tadi, sempat tak sempat. Maka ragu-ragu itu kita kata mengganggu akan semayang. Sebab tu sujud sahwi. Nak potong, nak kita kata nak cover balik. Tapi mengikut jumhur fuqaha tak perlu. Tak ada. Tak perlu nak sujud sahwi. Kerana ragu-ragu tu sekejap je. Dapat tak dapat rakaat ni kan. Baik, jelas tu satu syarat pertamanya ya. Apa dia? Iaitulah pertamanya mesti sempat rokok. Baik. Ini masalah makmum yang masbuk. Syarat yang kedua pula yang membolehkan makmum masbuk itu memotongkan bacaan Fatihah. Syarat keduanya, makna tak perlu dia nak habiskan baca Fatihah, ialah imam berada dalam keadaan yang suci. Takkan jadi imam tak suci kan? Tak. Ini dalam masalah daimul hadas ataupun imam kita kata istinja dengan sekurang-kurang istinja dengan batu ataupun dengan tisu dan umpamanya. Ataupun imam ni mempunyai penyakit yang mana penyakit tu menyebabkan keluarnya najis. Ada. Itulah contoh. Imam berada dalam keadaan suci. Ataupun imam ketika tu dia tidak menanggung akan najis. Kena tai ke apa Itu satu. Tidak berhadas kecil ataupun besar. Lupa pula mandi pagi tadi. Umpama je kan, lupa mandi wajib. Dia pun elok je jadi imam. Dah giliran dia. Jadi makmum masbuk. Makmum masbuk. Maka yang ni makmum masbuk, imam dah tak tanggung, dah tak boleh nak tanggung. Kerana imam berhadas. Keadaan imam yang berhadas, maka dia tak boleh nak cover makmum. Tu. Yang boleh cover kalau imam tadi dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak berhadas, boleh cover bacaan. Tu. Tidak berhadas kecil ataupun besar dan tidak pula terbalik menjadi kafir. Nauzubillah lah. Imam yang kafir orang bukan imam, masalah ni orang tu dia jadi imam bagi orang lain. Maka dalam masalah jadi kafir ni yang melibatkan akidah. Melibatkan i'tiqad akidah tu. Jadi kalau sekiranya terbalik menjadi kafir, maka tidak sah ataupun bacaan makmum tidak lagi ditanggung oleh imam. Otomatik terputus. Jadi hubungan imam dengan makmum putuslah. Baik. Jika imam berada dalam mana-mana keadaan tersebut, dia tidak suci, ada najis ataupun berhadas kecil ataupun hadas besar, dan terbalik menjadi kafir. Jika imam berada dalam mana-mana keadaan tersebut, maka makmum itu dikira tidak mendapat rakaat.
tak dapatlah rakaat tu, ya. Kerana imam itu tidak layak untuk menanggung bacaan Fatihahnya sendiri. Jadi maknanya apa? Ya, kalau dia masbuk, umpama dia masbuk, dia ikut imam yang begitu sifatnya, maka rakaat tu tak dikira, ya. Bahkan kalau yang kafir itu langsunglah tak jadi, tak sah. Sebab apa? Kerana imam itu tidak layak untuk menanggung bacaan Fatihahnya sendiri. Macam mana dia nak tanggung Fatihah orang? Ya. Oleh itu, bagaimana pula dapat ia diharap untuk menanggung bacaan Fatihah orang lain? Itu syarat kedua. Okey. Supaya yang masbuk ni, ya, kita kata dia masbuk, dia terus rokok kan. Syarat ketiganya pula, imam itu tidak lupa membaca Fatihah. Syarat imam tak lupa baca Fatihah. Macam mana pula imam boleh lupa? Mak lupa ni bukan dia siapa kan? Ya, makmum lupa, imam lupa kan? Mak lupa ni. Jadi ya, imam pun rokok lah. Ini contoh ni bagi, ya, yalah, kalau baca semayang yang sir, yang perlahan, memang kita payah nak, ya. Tentukanlah imam baca Fatihah ke tidak kan? Semayang zuhur, mana kita dengar? Tapi kalau sembahyang maghrib, isyak, subuh, ya kita dengar. Tak baca Fatihah imam, tiba-tiba rokok. Kita makmum, Allahu Akbar, nak rokok juga, tak boleh. Ni imam tak baca Fatihah. Ya, mana dia tak boleh. Dia pun tak baca Fatihah, macam mana pula dia nak tanggung Fatihah? Dia tak baca. Apa nak ditanggung? Melainkan imam tu baca Fatihah. Barulah makmum punya, ya, Fatihah yang tak habis tadi, masbuk tadi, boleh ditanggung oleh imam. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, rakaat yang sempat dikerjakan oleh makmum yang masbuk itu hendaklah rakaat yang dikira bagi imam. Rakaat yang terbilang bagi imam, bukan rakaat yang lebih. Bukan ekstra. Umpama subuh 3 rakaat bantai imam, lupa. Ya, senangnya lupa kan, alasannya lupa. Mayang zuhur rakaat kelima kita masuk. Imam dia tambah, rupanya imam lupa masuk rakaat kelima, tiba-tiba kita pun masbuk. Itu pun tak boleh nak cover. Tak boleh nak cover, ya, ikutan tersebut. Makna bacaan tersebut. Tapi kalau diikut boleh tak? Boleh. Dia mana tahu rakaat kelima kan? Mana tahu, dia pun masuk je. Rupanya imam dah rakaat kelima, dia pun masuk, dia pun baca Fatihah sampai habis. Itu tak apa. Dia mana dia sendiri baca, tapi ya, imam rakaat kelima tu dia tak boleh nak cover bacaan orang. Sebab itu bukan rakaat yang asal, ditambah. Itu je, maknanya bukan rakaat yang lebih. Oleh itu jika imam bangkit dengan terlupa, kan kata memang bukan saja nak nambah, memang lupa. Okey. Jika imam bangkit dengan terlupa ke rakaat yang kelima dalam sembahyang yang 4 rakaat, ataupun bangkit ke rakaat keempat dalam sembahyang maghrib, lalu membaca baca Fatihah, ya, dan rokok, kemudian datanglah makmum masbuk mengikutnya, sedangkan ia sedar, makmum ni sedar rakaat itu lebih, maka ikutannya tidak sah. Ikutannya tidak sah. Kalau sedarlah, kalau tak sedar, maknanya sah. Aku menetuk dia 5 rakaat, aku masuk je kan, dia bagi salam, aku pun tambah lagi 3 kan, itu zuhur. Sudah tu imam pun fikir, 5 rakaat dan 5. Habis nak buat macam mana? Yang ikut dalam keadaan tak tahu tadi, tak apa, sempurna. Dia cuma perlu tambah. Jangan tambah 5 juga. Lama tambah 5. Imam 5, saya pun 5. Ikut rakaat yang cukup. Jangan. Tapi dia masuk dalam rakaat kelima. Dalam keadaan dia tak tahu imam tu rakaat kelima. Imam lupa. Maka ikutan tu sah. Syarat bacaan Fatihah dia dibaca sempurna. Makmum tadi dia baca sempurna Fatihah dia. Tapi kalau macam masbuk tak boleh.
Tak, tak sah lah sebab rakaat imam rakaat yang lebih. Okey. Okey. Jadi maknanya rakaat lalu membaca dan rukuk. Kemudian datang makmum masbuk mengikutnya. Jadi mana ikutannya itu tidak sah. Makmum masbuk ni maknanya dia tak habis baca Fatihah, imam pun rukuk. Dia pun ikut rukuk. Maka rakaat yang lebih tu tak dikira. Tetapi jika ia mengikutinya tanpa menyedari bahawa imam itu mengerjakan rakaat lebih, ikut juga, tak tahu, maka ikutannya sah. Tetapi rakaat itu tidak dikira untuknya. Jadi tak dikira. Maknanya ikut je lah. Semata-mata ikut, tapi rakaat itu tidak dikira. Tak kira. Kena pula buat semula. Mana buat 4 rakaat cukup. Baik ya, jadi panjang sikit bahasan dia, tapi inilah yang melibatkan masbuk kadang muafiq ni ya, nak biar betul-betul faham lah. Dah, bila faham tak apa dah. Ya, bila faham masalah ni okey, jadi jelas ya, jadi tak adalah keraguan lagi. Ya, tak adalah ragu-ragu ya. Ya. Jadi kalau tidak jelas dia akan jadi was-was gitulah. Jadi kalau berlaku was-was dia dah beritahu awal-awal. Kalau dah berlaku was maknanya tak kira dah jemaah rakaat tu. Maka tambahlah lagi. Dah, okey. Sebab tu ialah makmum pun kena ingat jugalah. Jangan imam pun lupa, makmum pun lupa juga. Sama-sama pelupa. Yang dia sembahyang berjemaah set-set pelupa belaka. Makmum pelupa imam. Yang jemaah ni mengingatkan kan ramai tu kan. Imam lupa, makmum ada yang ingatkan. Tapi kalau dah imam lupa, makmum pun lupa, apa nak buat? Jadilah apa yang terjadi kan. Sebab tu ialah memanglah. Sebab tu kalau berjemaah ni untungnya mana masih boleh diselamatkan sembahyang tu lah. Kan ada yang ingatkan, ada yang menegur dan sebagainya. Tapi kalau tak ada, pakai ikut aja kan. Sebab dia peraturan sembahyang jemaah ni, kalau sekiranya perbuatan imam tu semua betul, ya wajib kita ikut. Tetapi kalau perbuatannya salah, tambah pula menyalahi akan rukun, maka tak wajib ikut. Tu undang-undang dia. Jangan mengikut aja. Ikut yang betul. Yang tak betul jangan ikut. Sama juga rakaat yang cukup rakaat yang lebih jangan diikut. Okey. Maka selamatlah sembahyang. Baik. Tapi kalau macam sembahyang seorang 5 rakaat macam Assalamualaikum warahmatullahi 5. Apa nak baik lagi? Nak tambah dah lebih tadi. Apa nak tambah kan? Kalau kurang ia boleh masuk balik sembahyang tambah 1 rakaat lagi umpam. Tapi kalau ada lebih nak sembahyang semula. Dah lebih kan nak sujud sahwi lama dah. Asal kalau sekiranya teringat dalam keadaan bagi salam teringat 5, maka dia boleh masuk ke dalam sembahyang dan dia sujud sahwi. Tapi ni dah lama. Dah lama. Ada pula orang beritahu, cik tadi cik sembahyang 5 rakaat kadang-kadang anak kita Abi biar tambah 5 rakaat ya ke? Sudah macam mana? Abi pun lupa juga. Itu dia ya. Jadi masalah itulah sembahyang berjamaah. Untungnya ada orang mengingatkan. Kalau seorang-seorang pakai straight tak tahu apa rakaat. Nak tahu tengok rakaman CCTV. 5 rupanya. Sampai kena cek CCTV bagai berat lah kan. Tapi tak apalah, boleh lah kan. Ada rakaman CCTV tengok 1 rakaat, 2, 3, 4, 5. Patutlah lama sembahyang tadi kan 5 rakaat. Tapi nak buat macam mana kan? Kita jenis orang lupa ni gitulah. Baik. Tu dalam masalah masbuk saat ini kita dah start maknanya masalah masbuk dah ni. Yang sebelum ni iaitu awal-awal sembahyang. Baik, yang ke-21 makmum lambat baca Fatihah. Makmum lambat. Memang ia pesel lambat. Tapi yang di 22 imam pula cepat. Makmum biasa je, imam pula bacaan laju. Macam mana. Jadi 21 ni makmum lambat baca Fatihah.
Ya, dia lambat tu ada sebab-sebab. Satu memang bacaan bismillah, ya, tu lambat. Ataupun ya dia baca alhamdulillah, alhamdulillah, dia jadi was-was pula kan, dia macam-macam pesen kan. Makmum lambat baca Fatihah. Jika makmum mendapat waktu yang cukup untuk baca Fatihah, waktu kadar masa Fatihah memang cukup. Kalau baca secara ya biasa, orang normal baca memang cukup. Tetapi oleh sebab ia seorang pembaca yang memang lambat, yang baca yang makmum ni memang jenis bacaan dia lambat, bab baca lambat. Tapi bab buah, bab borak laju satu pelik tak, bab buah, bab belau seloro cepat aja, tapi bab baca lambat masalah sebut tak, ya. Tapi tak apalah, kita bahas masalah ni ya. Dia pembaca yang memang lambat. Lalu imam pun rokok sebelum ia sempat menghabiskan bacaan Fatihah. Dia memang semula jadi lambat. Bukan dibuat-buat ni ya. Tak. Ya, memang tak boleh. Bila dia baca memang lambat. Okey. Maka ia tidak dianggap cuai. Yalah, dah memang natural. Memang dia tu memang jenis bacanya lambat. Jadi dia bukan orang yang taksir lah. Dan menurut satu pendapat, ia boleh memotong bacaan Fatihahnya itu. Mana imam rokok, dia pun rokok lah. Tak payah nak terlebih. Ya, itu satu pendapat. Dan terus rokok bersama imam. Tetapi menurut pendapat yang asah, yang terlebih kita kata kuat, ya, di dalam kitab Ar-Rawdah dan lain-lainnya, makmum itu hendaklah menyempurnakan Al-Fatihahnya. Jadi kena baca perhabis juga Fatihah dia, ya, tak boleh rukuk. Baca perhabis. Lambat ni tak apa, lambat pun lambat lah. Tak. Okey, kalau begitu, dan ia diberi keuzuran. Ya, ia diberi keuzuran kerana takhalluf, makna ketinggalan ataupun terkebelakang daripada imam. Jadi makmum ni boleh terlambat daripada imam, ya, kata ulama, iaitu pada 3 rukun yang panjang. Imam dah imam rokok, Allahu Akbar, dia ihdinas siratal mustaqim, ya, imam sami'allahu liman hamidah siratal, belum ambil lagi imam iktidal. Ada tu kan, ada, ya, saya pernah jumpa orang macam ni, ya. Jadi imam pun, ya, imam tak tunggu dah, imam dah memang kerja dia mengemudi, bawa sembahyang jemaah. Jadi Allahu Akbar turun kepada sujud, dia ghairil maghdubi alaihim kan. Maka pada ketika itu bacaan makmum yang lambat, yang keuzuran ni, dia diuzurkan, makna boleh dia ketinggalan, ya, daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Mana 3 rukun yang panjang? 1 rokok rukun panjang. Iktidal rukun pendek, maka tak dikira. Kemudian sujud pertama rukun yang panjang. Kemudian duduk antara 2 sujud rukun yang pendek, tak kira. Sujud yang kedua rukun panjang. Mana ketika imam nak bangkit daripada, ya, sujud kedua tu, sampai itu. Jadi kalau habislah Fatihah dia waladdallin, amin, ya, imam masih duduk dalam sujud pertama ke duduk antara, maka dia pun turunlah. Mana turun tu rokok lah, rokok iktidal dan macam biasalah. Dia cuma pada bacaan dia lambat, pada perbuatan laju je. Sudah Fatihah dia pun jum, ya. Tapi tamakninah lah, laju-laju pun tamakninah lah, ya. Jangan laju tak ada tamakninah, nak kerja imam, nak biar sama, tak apa. Dia diuzurkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Tak apa. Jadi mana selesaikan bacaan Fatihahnya, dan selepas tu ikutlah perbuatan imam, biar sama. Biar sama. Okey. Jadi mana ketika imam nak bangkit rakaat kedua, sujud kedua tu, maka dia kena pastikan dia habis.
boleh habis kan. Daripada rokok, iktidal, sujud pertama, duduk antara sujud kedua, takkan tak habis Fatihah. Teruk benar kalau tak habis kan. Ya, tapi itulah hukumnya ya. Baik ya. Jadi insya-Allah kita sambung yang ke-22, imam membaca cepat, makmum pula baca lambat. Ya, ni. Ada kalanya imam memang seorang yang fasih lidahnya, bacaannya cepat, laju. Kita ya tak fasih pula, bacanya lambat ya. Jadi bagaimana menghadapi masalah, insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ilman aqdamin wa fahmna fahmas sabiqin wa rzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna 'ilman hikna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.